yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan Ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi majlis kita, kelas kita pada malam ini, marilah sama-sama membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berjumpa di dalam kelas talaqi kita online mingguan pada siri yang ke-38 pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan kelas talaqi online kita pada malam ni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Anjurang doa Terengganu Aimi Bulu Gading bersama dai Dung Bulu Gading. Tidak lupa kepada terima kasih jazakumullahu khaira kepada pengurusi majlis kita Ustaz Al-Fadhil Ustaz Mang hafizahullah subhanahu wa taala. Seterusnya kepada pentalaki kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa man shalla fil ka'bati, situ ah. Betul eh? Wastaqbala jidaraha aw babaha mardudan aw maftuha ma'a irtifa'i 'atabatihi thulutsai dhira' aw 'ala sathiha mustaqbilan min bina'iha ma sabaq jaz. Baik. Jauh jawab bagi man. Jaza jawab bagi man. Sekarang ni kita masih lagi dalam bab syarat sah sembahyang. Antara syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Maksudnya antara syarat sembahyang mesti menghadap kiblat, menghadap Kaabah. Jadi mesti kita kena hadap kepada Kaabah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mungkin hadapkanlah mukamu ke arah masjidil haram. Baik. Yang mana dalam perbincangan syarat sah sembahyang menghadap kiblat, maka ulama membincangkan tentang hukum sembahyang di dalam Kaabah. Apakah hukum sembahyang dalam Kaabah? Hukumnya adalah dibolehkan. Dan Nabi SAW pernah sembahyang di dalam Kaabah. Jadi dibolehkan sembahyang di dalam Kaabah. Jadi apabila sembahyang dalam Kaabah, kalau Kaabah tu ada dinding macam sekarang lah ni, Kaabah ada dinding, maka kalau diadap mana-mana dinding yang ada di dalam, yang ada ataupun mana-mana dinding, ada kira dinding mana pun, kalau dia sembahyang hadap kepada dinding tersebut, maka sah sembahyang dia. Dia masih lagi dikirakan menghadap kiblat walaupun dia sembahyang dalam Kaabah. Cuma kita ada satu tempat yang mana dia tempat tersebut terbuka, iaitu pintu Kaabah. Yang mana kalau orang sembahyang dalam Kaabah, kalau dia hadap kepada pintu Kaabah, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pintu tertutup. Okey, masih lagi dikira dia berhadap kepada Kaabah. Yang keduanya, pintu terbuka. Jadi kalau pintu terbuka, kalau dia sembahyang saat itu dalam Kaabah, dia akan hadap kepada sofa. Sebab pintu Kaabah saat itu dia hadap ke sofa. Maka kata ulama, kalulah pintu Kaabah saat itu terbuka dan atabah dia. Atabah ni kalau kita kata belebah dia. Pintu tu dia ada belebah dia kan. Kalau belebah dia saat itu tidak tinggi kadar 2/3 hasta, maka tidak sah sembahyang tersebut kerana ia tidak dinamakan berhadap kepada Kaabah. Okey, boleh faham? Berhadap kepada Kaabah. Dia tidak dinamakan berhadap kepada Kaabah. Jadi kesimpulan, apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi adalah wa man shalla fil ka'bati. Barang siapa yang sembahyanglah ia iman di dalam Kaabah. Sembahyang dalam Kaabah, wastaqbala jidaraha, dan menghadap ia akan dindingnya Kaabah, au babaha marduda, ataupun pintunya, pintu Kaabah yang ditutup, marduda hal bagi babaha, ditutup, au maftuha, ataupun terbuka, pintu tidak tertutup, pintu terbuka, tapi ma'artifa'i atabatihi thulutsai dhira', serta tinggi atabahnya 2/3 hasta. Sekurang-kurang mesti atabah dia 2/3 hasta. Boleh. Apa makna atabah tadi? Faham dah atabah tu kan? Aw ala sathiha, ataupun dia sembahyang di atas sutuh Kaabah. Atas tak. Cakap kita atas sutuh tu atas tak tu. Aw ala sathiha. Orang kita ada tak guna cakap atas sutuh? Naik atas sutuh. Anda ingat orang-orang cakap itu? Oh, naik atas sutuh. Allah tinggi patah sutuh kok. Biasa dengar tak ni? Biasa dengar? Rupanya cakap dia. Cakap agak.
arak tu dipanggil sathun. Kita kata sutuh. Tak sedengar ni. Tak sedengar tu. Oh, kemamang tak cakap arak kali. Kita orang kawasan Kuala Terengganu cakap arak. Bisa dengar? Okey. Sutuh kita dengar kan cakap sutuh kan. Mezi sedengar lah. Penny sedengar. Jadi orang-orang Kesabaran Baru tu orang arak saja. So baru. Aw ala sathiha, ataupun di atas sutuh ni. Dia semayang atas sutuh. Ya kalau semayang atas sutuh, kalau tidak ada dinding, maka dia akan hadap kepada mana hak yang dia hadap. Okey, boleh faham kan? Dia tak jadi hadap kepada Kaabah. Tetapi kalau ada atabah, maksudnya ada benda saat ni, benda berlebah. Maksud atas tak saat ni tu, hujung dia, maksudnya dibuat tinggi sikit. Ikat batin tinggi sikit, sebagai contoh kan. Maka sah. Tu dia kata, aw ala sathiha mustaqbilan min bina'iha ma sabaq. Menghadap ia daripada binaan Kaabah, apa hak yang telah lepas. Ma sabaqa saat itu adalah kadar ketinggian 2/3 hasta sekurang-kurangnya. Itu ma sabaqa. Ma sabaqa saat itu adalah kadar 2/3 hasta. Maka ketika tu jazah harus dia. Jadi kalau kita perhati saat itu, di sini ada beberapa masalah. Yang pertama, orang semayang dalam Kaabah. Yang keduanya, orang semayang di atas sutuh Kaabah. Faham? Sekarang ni, hak yang syarat sah semayang hadap ke hadap Kaabah. Tiba-tiba dia semayang dalam Kaabah. Ataupun dia semayang atas sutuh Kaabah. Semayang atas sutuh Kaabah tu daripada sudut adab tak comel. Bukan comel pun daripada sudut adab. Tetapi, kita nak bincang ni daripada sudut sah ataupun tidak sembahyang. Faham tak Jo? Baik. Jadi kalulah dia semayang dalam Kaabah, masa dia semayang tu dia ada mana-mana dinding yang ada dalam mana-mana dinding Kaabah, tak kira lah dinding mana pun. Dinding daripada rukun Yamani kepada Hajar Aswad ke, daripada rukun Hajar Aswad kepada rukun Syami ke, ataupun rukun Iraqi, daripada rukun Syami kepada rukun Iraqi ke. Tak kira lah mana-mana dinding sekalipun. Kalau dia ada, maka sah semayang dia. Sebab dia masih lagi ada kepada Kaabah. Tinggal lagi ada kepada pintu. Okey, ada kepada pintu dia dua. Yang pertama, ada kepada pintu, sedangkan pintu tertutup. Sah. Ada kepada pintu, kalau pintu terbuka, kena tengok atabah. Atabah tinggi ke tak? Kalau tinggi 2/3 hasta ke atas. 2/3 hasta lebih kurang sekaki. Sebab satu hasta, ni satu hasta. Ni satu hasta. Kita bagi 3 lah. Bukan adalah sekaki lah. Kalau ketinggian dia sekaki ke atas, maka sah. Okey, nampak kan? Kalau ketinggian dia tak ada atabah, pintu terbuka, atabah tak ada, jadi maka tidak sah sebab dia akan hadap kepada luar Kaabah. Bukan dia hadap kepada Kaabah. Nampak? Sama juga semayang di atas sutuh Kaabah. Kalau atas dinding dia saat ni tu, ataupun hujung pak segi tu, hujung dia tu, kalau dia buat ikat bata lebih kurang dalam sekaki tinggi, maka sah. Kalau dok, maksudnya sterik je atas tu, tak ada ikat bata pun tepi-tepi ya, maka tidak sah kerana dia tidak dinamakan menghadap kepada Kaabah. Jelas tak? Faham tak ya? Jadi dikatakan orang hak yang sembahyang dalam Kaabah, kalau dia menghadap dinding Kaabah ataupun pintu yang tertutup ataupun pintu yang terbuka tapi atabah dia tinggi 2/3 hasta, ataupun dia sembahyang atas sutuh Kaabah, lepas tu dia menghadap binaan Kaabah kadar 2/3 hasta, maka hukum dia adalah harus. Jadi bermakna ketika mana tidak harus? Ketika dia sembahyang dalam Kaabah, menghadap kepada pintu, atabah tak ada. Ataupun ada atabah ada tapi tidak sampai 2/3 hasta. Okey, hal ni tidak harus. Tidak sah. Begitu juga sembahyang di atas sutuh, hak yang dinding, hak atas nu, hak yang keliling, hak pak segi tu, tak ada. Straight je, maka tidak sah. Nampak kan? Habis. Seterusnya,
وَمَنْ أَمْكَنَهُ عِلْمُ الْقِبْلَةِ حَرُمَ عَلَيْهِ التَّقْلِيدُ وَالِاجْتِهَادُ. Barang siapa yang mungkin akan dia, maksudnya boleh. Boleh ilmu al-qiblah, mengetahui kiblat. Dia boleh tahu kiblat. Lagu mana boleh tahu kiblat? Dia duduk dalam Masjidil Haram. Duduk dalam Masjidil Haram boleh tahu duduk mana kiblat? Boleh tahu. Ataupun dia duduk di Mekah, yang mana daripada rumah dia ataupun dekat-dekat dengan rumah dia, sebab dia duduk atas bukit kan, sebab Mekah ni dikelilingi, Kaabah ni dikelilingi oleh bukit kan. Jadi duduk atas bukit, duduk sakok bangunan, nampak Kaabah. Tu maksudnya amkanahu ilmul qiblah. Ketika tu haruma alaihi taqlidu wal ijtihad. Haram atasnya taqlid dan berijtihad. Tak boleh ikut orang. Mung boleh tahu sendiri, mung kena tengok sendiri. Tak boleh mung ikut orang. Tu boleh faham? Jadi kalau orang tu, rumah dia duduk atas bukit, kalau dia tubik daripada rumah dia, kita naik sikit atas bukit, keluar daripada rumah, tengok sikit, nampak jelas Kaabah. Maka tak boleh ikut orang. Tak boleh taklid. Taklid ni ikut orang. Orang kata kau ni Kaabah. Kata semayang kau ni. Padahal dia boleh tahu sendiri. Maka tidak dibolehkan. Okay, boleh faham kan? Wali ijtihad dan tidak boleh berijtihad. Berijtihad tidak boleh. Tengok diri lah, kamu boleh tahu diri kan. Ijtihad apa dia? Duduk dalam rumah. Dah masjid kau ni. Kau ni kan dia kiblat. Tu dia panggil ijtihad tu. Buka pintu lah. Payah dia boleh tengok cokoh depan mata tu. Ya kalau tak ada bangunan, kawasan-kawasan bukit, yang sekitar Kaabah tu, nampaklah ke Kaabah. Kalau tak ada bangunan tinggi-tinggi, terhalang lah. Baik. Ataupun kalau kita kata dia duduk dalam hotel. Dia duduk dalam hotel. Kadang-kadang duduk hotel tinggi. Buka tingkat hotel tu nampak Kaabah. Dekat sangat lah. Hotel tinggi. Sofuah. Duduk dalam sofuah. Hotel tinggi, buka nampak Kaabah. Tanya orang kau. Kau mana Kiblat-kiblat kita kat mana tak ada tulis dalam ni. Ataupun ada tulis. Ada je tunjuk kat ni jadi kita ikut lah kat ni kita membayang. Dan boleh tahu dia. Boleh tahu. Berapa? Kerana cara buka pintu gitu je. Tapi yang ambil tahu bakal nak pakai ikut orang. Okey, tak boleh. Dan mu boleh tahu diri, mu kena tahu diri. Okey, boleh faham? Mu boleh tahu diri, mu kena tahu diri. Tidak boleh mu ikut orang. Dan mu tidak boleh berijtihad. Kok mana? Tengok tak ada lah. Ke anak-anak panah tak ada. Allah, hotel mewah saja anak panah tak ada. Kok mana kiblat? Buka tikak aja ataupun tubik sikit tahu lalu dah. Nampak. Tapi biar malah. Tak apa lah. Aku mari daripada masjid kau ni naik lift gini, tubik masuk, aku tubik masuk daripada lift gini, masuk bilik aku gini. Kau ni kiblat ni. Kau ni. Tu dia panggil ijtihad tu. Okey, dia faham. Boleh tak gitu? Tak boleh. Sebab dia mungkin mengetahui kiblat. Maka ketika tu tidak boleh dia bertaklid dan tidak boleh dia berijtihad. Wa illa, dan jika tidak. Maksudnya jika tidak. Jika tidak. Dia mengetahui arah kiblat. Dia tidak. Ay wa illam yumkinhu ilmul qiblah. Tidak mungkin akan dia oleh mengetahui kiblat. Tak mungkin sebab terhalang dengan bangunan tinggi sayup sekeliling. Kalau dulu antara benda yang dipertahankan oleh sebahagian daripada ulama Arab Saudi lah. Dia tidak mengizinkan buat bangunan lebih tinggi daripada Masjidil Haram. Dulu memang ada mempertahankan rawi. Baik, ni dah. Ya kat mana-mana pun. Jadi apabila kerajaan awak nak buat kerajaan awak. Kita nak tahan lagu mana kerajaan awak. Dia pemerintah ni dia boleh buat ikut suka hati dia kan nak buat lagu mana. Jadi wujudlah bangunan yang tinggi. Akhirnya dah nampaklah Kaabah apabila bangunan tinggi kan. Jadi sekat dengan bangunan. Jadi dia tidak dapatlah nak tahu kiblat. Maka cara ni adalah akhadha biqawli thiqatin yukhbiru an ilm. Dia kena ambil dengan perkataan orang yang boleh dipercayai yang menceritalah ia
ilmin daripada pengetahuan dia. Dia kabur ni mengikut pengetahuan dia. Bukan mengikut dia boleh berijtihad. Kalau dia berijtihad, kita tak boleh ikut ijtihad dia. Okay, boleh faham? Sebab kita mampu berijtihad, dia mampu berijtihad, mana boleh kita ikut dia. Hak ni dia kabur daripada pengetahuan dia. Dia kata, hamba duduk sini dah 20 tahun dah. Dulu ni baru masa bangunan besar depan ni tak ada ni. Hamba buka tingkat rumah, nampak Kaabah. Mungkin boleh faham. Lepas tu ni tak nampak dah. Okey. Jadi bermakna dia saat itu mengetahui arah kiblat. Maksudnya dia saat itu adalah seorang yang siqah. Dia menceritakan arah kiblat melalui pengetahuan dia. Memang dia tahu sungguh. Kerana dia tengok start daripada awal lagi dulu. Okey, boleh faham kan? Jadi kalau kita tidak mampu untuk mengetahui kiblat, kita ambil daripada perkataan orang ni. Orang yang boleh dipercaya ni. Fa'in faqad, maka jika tak ada. Tak ada orang tak dia. Katanya fa'in faqada, maka jika tidak ada. Tidak ada orang hak siqah yang boleh menceritakan melalui ilmu pengetahuan dia. Faqad wa amkana lijtihad, dan mungkin oleh berijtihad. Kalau dia boleh berijtihad, harumat taqlid, haram ikut. Haram dia taqlid. Kalau dia boleh berijtihad, haram dia taqlid. Dia kena ijtihad sendiri. Katanya wa in tahayyara, dan jika bingung, dia tidak bingung. Mana bingung? Tak reti tak tahu. Kat mana? Maksudnya ketika dia berijtihad, dia bingung. Kenapa masuk kau ni? Kat mana? Masuk kau ni, tubik kau ni, nak ilih kau ni. Kat mana? Dia panggil kita. Tu dia panggil tahayyur. Bingung. Kebingungan. Lam yuqallid fil adhar. Dia tidak bertaklid, tidak boleh dia bertaklid pada kaul al-adhar. Kalau dia bingung, tetap dia tidak boleh bertaklid. Sebab dia tidak boleh dia bertaklid kerana dia adalah mujtahid. Dia mujtahid, la yuqallidu mujtahidah. Okay, boleh faham? Mujtahid dia tidak boleh bertaklid kepada orang yang mujtahid. Dia mujtahid. Maksudnya dia mampu untuk berfikir, mencari alamat. Cuma dalam masalah ni dia bingung. Maka tidak boleh dia ikut orang lain kerana dia adalah mujtahid, sedangkan kaedah kita mujtahid dia tidak boleh mengikut mujtahid yang lain. Katanya lepas tu kalau dia mampu berijtihad tapi dalam masalah ni dia jadi kebingungan, tak tahu lagu mana, maka dia tidak boleh taqlid pada qaul al-azhar. Lepas tu cara dia adalah wasalla kaifa kana wa yaqdi. Dah dia semayang lah. Bagaimana adalah ia. Lepas tu dia kena qadha balik. Dia kena semayang. Tak kira lah dalam keadaan lagu mana pun. Itu kaifa kan. Maksudnya adat ke mana pun tak ada masalah. Semayang lah. Adat ke mana pun tak ada masalah. Cuma dia kena qadha balik. Itu maksud. Wasalla kaifa kan wa yaqdi. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa yajibu tajdidul ijtihad likulli salatin tahdur, gitu. Tahdur. Ala sahih, dan wajib membaharukan ijtihad bagi setiap sembahyang yang hadir mengikut kaul yang sahih. Jadi mengikut kaul yang sahih, tadi di sembahyang zuhur dia ijtihad dah, sembahyang asar ijtihad pula. Faham? Sebab takut ijtihad dia berubah. Kalau nampak arah sama, pakai arah tu lah. Nanti maghrib kena ijtihad pula. Wa man ajaza 'anil ijtihadi wa ta'allumil adillati. Dan sesiapa yang tidak mampu daripada berijtihad dan tidak mampu untuk belajar dalil-dalil, tanda-tanda, manakah arah kiblat, contoh ke a'ma, seperti orang buta. Orang buta dia lemah untuk berijtihad. Dia tidak lemah untuk mengetahui dalil-dalil yang menunjuk di atas manakah kiblat. Contoh ke a'ma, seperti orang buta.
Maka jawab bagi man qallada thiqatan 'arifah. Dia kena bertaklid akan seorang yang thiqah, yang boleh dipercayai, yang 'arifah, yang mengetahui dengan dalil-dalil. Yang mengetahui bil adillah dengan dalil-dalil, petunjuk-petunjuk. Habis. Katanya ketika dia tidak mampu untuk berijtihad dan tidak mampu untuk belajar dalil-dalil seperti orang buta, maka dia kena ikut seorang yang thiqah yang mengetahui dalil-dalil lah. Wa in qadara, dan jika dia mampu untuk belajar dalil-dalil tadi tu, fal asahhu wujubut ta'allum wa yahrumut taqlid. Maka kaul yang asah, wajib dia belajar, maka haram dia bertaklid. Aku cari orang yang pandai-pandai tolong ajar dia. Gitu. Seterusnya katanya wa man shalla bil ijtihadi fatayaqqana al khata'a qada fil adhhar. Barang siapa yang sembahyang ia dengan ijtihad, dia sembahyang dengan ijtihad dia, fatayaqqana al khata', maka yakin tersalah. Allah yakin tersalah. Kalau tak yakin tu masalah lain. Dia sembahyang dengan ijtihad, duk mikir masuk kat ni. Jadi masuk dalam pintu utama hotel, masuk lobby hotel tu, ingat kita mari kat ni. Kaabah kat ni, masuk kat lobby hotel kat ni. Lepas tu kita naik lift, turun kat ni. Lepas tu masuk bilik kita kat ni. Oh kat ni lah kiblat . Lepas tu dia panggil ijtihad. Boleh faham? Tiba-tiba, lepas daripada dia semayang, habis dah waktu, tiba-tiba, memang salah, tak betul tu. Faham? Kita duk musim ketang, kita dah sudah masuk sebenarnya perasaan kita, nampak kelai, sebenarnya masuk kelai. Okey, adakah gitu kan? Perasaan kita kan, kadang-kadang kita pergi di satu tempat, wah, ni orang ni mayang ada ke kanan terus. Orang ni, orang ni mayang ada ke kiri. Ada ke belak molek. Kadang-kadang kita rasa halak, pada balik naik mayang. Mana pula ingat Padahal tak. Padahal sebenarnya ada kiblat perasaan kita. Tak benar gitu. Siapa? Mana? Salah kiblat tu. Sultan apa Fendi Kuamal? Masuk ingat, gigi sini kiblat. Biasa masuk kat tu, jadi masuk kat lain. Takut masa tu kapang tengah lahang tu. Allah Rabbi. Ana pun kena. Dia masuk kat Ustaz Zuhar tu kan. Ustaz Zuhar dia kiblat dia, kita rasa ke sana kiblat dia. Perasaan kita ke sana kiblat dia. Perasaan kita. Jadi kita masuk tu, kita sembahyang ke sana. Kita sembahyang ke sana. Kiblat dia ke sana, kita sembahyang ke sana. Dan kita rasa gini, kiblat. Allah. Lepas tu, anak murid dia tak terkosong tak? Tak tahu tu. Lepas tu, aku silap kira lah. Kau pun tahu. Anak murid tak tahu. Tak terkosong tak? Allah. Jauh semua. Wa man shalla bil ijtihad fatayaqqana al khata' qada fil adhhar. Jadi Fendi ulang balik tak semayang. Ulang-ulang. Itu dia qada. Sebab dia? Sebab kita ada kaedah dia, la ibrata bil dhannil bayyini khata'uh. Tidak boleh dikira dengan zan yang nyata oleh tersalahnya. Sangkaan kita kiblat ke sana, kita semayang, atau pada sangkaan kita, rupa-rupanya hakikatnya nafsul amri, haqiqatus syai' berbeza, tak betul yang sangkaan kita. Maka sangkaan kita tidak diambil pakai. Kena kira yang hakikat bagaimana. Hakikat salah, dikira salah. Maka kena ubah balik. Ni letih. Anda ingat ada di satu tempat di Fatani tu. Dia sungai. Sungai luar alik sungai alik ni, kiblat ke sana. Sungai alik sungai ni, kiblat sana memang jelas. Memang jelas sungguh. Pening tengok. Benda surah sebelah tu ke sana. Surah sebelah hal ini ke sana. Dia orang tahu belakang. Tapi tahu belakang ada mayang gitu. Orang ni mayang gini.
Tak ada ke maksudnya dalam hati dia saat ni tu untuk benda cuba perbetulkan semula. Tak tahulah macam mana. Di sembahyang kalau berijtihad, maka yakin tersalah, dia kena qada semula. Falau tayaqqanahu fiha, maka jika yakin tak ia, kembali kepada al-khata' fiha fi salah, kalau yakin salah dalam sembahyang, wajib istinaf, wajib benda istinaf, memula semula. Kat takbiratul ihram semula lah. Kita pun pergi rumah kawan kita, jom pergi rumah kawan jom. Jom pergi rumah kawan jom. Ataupun jom pergi rumah kawan dia, dah kawan dia tu adik puang ramai, mak dara pun, anak dara pun ramai. Jadi malu lah jom. Sampai masa nak semayang, jom dekat bilik, jom pun semayang. Jom rasa kau ni gelap. Itu semayang lah. Pintu bilik, kawan dia pun buka. Kik bunyi. Kik bunyi. Lepas tu dia panggil anak-anak dia pula, tunjuk. Jom mayang kelahi. Bayang adat balik naik. Kik bunyi. Apa pun tak jom kata. Lepas tu bunyi kiblat. Bunyi-bunyi ujung-ujung linga. Aku salah kiblat. Allah parah. Jom kata. Baik, dalam semayang. Yakin salah kiblat dalam semayang. Maka ketika tu benda wajib kena istinaf semula. Semayang mula je. Dia salah kan? Habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pengarang kita sebut bahawasanya wajib orang yang tidak mengetahui arah kiblat, yang tidak ada seorang yang siqah yang khabar dia melalui ilmu pengetahuan. Lepas tu mana tadi benda nak cerita ni. Okey, gini. Maka wajib dia kena berijtihad. Dan wajib kena membaharukan ijtihad untuk setiap sembahyang yang hadir mengikut kaul yang sahih. Dia kena setiap kali nak sembahyang dia kena ijtihad. Setiap kali nak sembahyang dia kena ijtihad. Tiba-tiba kalau ijtihad kali yang kedua sama dengan ijtihad yang kali pertama, selesai. Tapi kalau tidak sama. Faham? Dia kata wa in taghayyara ijtihaduhu amila bitsani. Amila bitsani. Kalau sekiranya berubah oleh ijtihadnya, maka dia kena beramal dengan yang kedua. Kalau berubah ijtihad, dia kena beramal dengan yang kedua. Bukan dia beramal dengan yang pertama. Faham? Masalah berubah ijtihad ni, adakah wajib dia kena qada balik sembahyang? Tidak. Tidak wajib. Faham? Tidak wajib dia qada balik. Sebab dia bukan yakin. Okey, dia faham? Ijtihad dia berubah. Sangkaan kuat saja. Dia lain daripada yakin tersalah tadi. Nak buat lagi ya? Wa in taghayyara ijtihadu, jika berubah oleh ijtihadnya, amila bisani, dia kena beramal dengan yang kedua. Dia kena beramal yang kedua lah. Kalau yang ketiga lah. Kalau berubah oleh ijtihadnya, dia kena beramal dengan yang kedua. Yang pertama saat ni tu ada boleh lah. Baik. Lepas tu kena qada tak? Wala qada. Tidak ada qada. Hatta law salla 4 raka'atin li 4 jihatin bil ijtihadi fala qada. Sehinggalah sekiranya sembahyanglah seorang 4 rakaat. Li 4 jihad bagi 4 pihak. Dia sembahyang saat itu bil ijtihad dengan ijtihad lah. Maka pada qada, maka tidak ada qada. Tak ada qada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Air sedap tu. Buat lagi. Okey. Jadi walaupun dia sembahyang 4 rakaat kepada 4 jihah, 4 pihak, 4 sudut dengan ijtihad, tidak ada qada. Okey, dia nak sembahyang, dia berijtihad. Kau ni kiblat kau ni. Berat kau ni. Jadi ijtihad dia hanya menghasilkan zon sahaja. Dia pun sembahyang kau ni. Allahu akbar. Masuk rakaat kedua, nak bangun rakaat kedua, nitah pula hati. Kau ni kiblat. Silap kau ni kiblat
Tapi tak yakin silap. Faham? Berat kat ni pula silap. Dia kena pusing dalam tubuh. Ikut mana hak yang dirasa kuat kiblat tadi. Pusing. Masuk rakaat ketiga pula, pusing kat ni pula. Rasa kiblat. Rakaat keempat kat ni. Jadi bermanfaat rakaat tu kat ni, empat sudut dia ada. Okay, boleh faham? Maka tidak ada qada. Tak ada qada. Tak perlu qada semula. Hak 4 rakaat saja. Dia berbeza kalau yakin tersalah. Kalau tidak yakin tersalah. Cuma kuat sangkaan tu berubah daripada satu sudut, satu arah kepada arah yang lain. Jelas tak? Okey, kita masuk dalam bab baru iaitu bab sifatis salah, bab pada menyatakan sifat sembahyang. Ia yang dimaksud dengan sifat ni, dia merangkumi rukun sembahyang, syarat-syarat sembahyang, sunat-sunat dalam sembahyang, sama ada sunat ab'ad ataupun sunat hayat. Kita ada sunat, ada dua, sunat ab'ad dan sunat hayat. Bab pada membincangkan tentang sifat sembahyang. Arkanuha 13. Rukun-rukun sembahyang ada 13. Allah. Rukun sembahyang ada 13. Rukun sembahyang ada berapa? Ada 13. Mana 13? Al-awwal, yang pertama an-niyah. Niat. Kerana sembahyang adalah ibadat, sedangkan setiap ibadat perlu kepada niat. Fa in shalla fardan wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu wal asahhu wujubu niyyatil fardiyah duna al-idafati ila Allah ta'ala wa annahu yasihhu al-ada'u bi niyyatil qada' wa 'aksuhu wan naflu dhul waqti aw as-sababi kal fardi fi ma sabaq wa fi niyyatin nafliyati wajhat. Dalam masalah niat dikatakan fa in shalla fardan, maka jika dia sembahyang fardu wajib qasdu fi'lihi wa ta'yinuhu, wajib qasad membuatnya, wa ta'yinuhu dan menentunya. Wajib qasad membuatnya fardu wa ta'yinuhu wa ta'yinul fard, dan menentukan fardu. Dia qasad buat kan, dia qasad buat aku sembahyang tu, qasad buat sengaja buat aku sembahyang. Ta'yin makna benda? Menentu. Aku sembahyang zuhur. Itu tentu zuhur, asar, tentu asar, maghrib, isyak, tentu. Dua ni wajib. Wasak buat dan tentukan sembahyang. Lepas tu, niat fardu, ataupun di istilah juga digunakan perkataan ta'aruf, niat fardu. Wajib ke tak? Katanya wal asahhu wujubu niyyatil fardiyah. Qaul asah adalah wajib niat fardiyah, niat fardu. Wajib niat fardiyah, wajib niat fardu. Itu mengikut qaul asah. Jadi 3 lah. Wajib qasad buat, wajib ta'yin dan wajib niat fardu. Aku sembahyang, okey, itu qasad buat. Fardu zuhur, fard tu dipanggil niat fardiyah, zuhur tu dipanggil ta'yin. Jelas tak? 3 tu je. Dunal idafati ila Allah Ta'ala, tidaklah disandarkan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tidaklah disandar kepada Allah Ta'ala, maksudnya adalah tidak wajib menyandarkan dalam niat kepada Allah Ta'ala. Tidak wajib kita kata lillahi ta'ala atau berniat dalam hati lillahi ta'ala, tak wajib. Seterusnya wa annahu yasihhu al-ada'u bi niyyatil qada' wa 'aksuh, dan bahawasanya apa pada wujubu niyyatil fardiyah. Ini masuk di bawah al-asah. Sah ada dengan niat qada' wa 'aksuh dan sebaliknya. Sah qada' dengan niat ada dan sah ada dengan niat qada'. Kerana ada dan qada' adalah makna yang sama. Ada dan qada adalah makna yang sama. Dalam penggunaan bahasa Arab, makna ada dengan qada
makna sama. Boleh kita kata qadaitud dain dan boleh kita kata addaitud dain. Qadaitud dain, aku telah tunai akan hutang. Boleh kita kata addaitud dain, aku telah menunaikan hutang. Jadi dalam bahasa Arab penggunaan adat dan qada makna dia sama. Cuma ulama fiqh membezakan di antara adat dengan qada. Adat yang dilaksanakan dalam waktu, qada yang dilaksanakan di dua waktu. Sah adat dengan niat qada dan akasnya dan sebaliknya. Tapi niat qada dengan adat, niat qada dengan adat, dia tidak termasuk dalam syarat sahnya. Dia tidak termasuk dalam syarat sahnya. Sebab itulah orang yang baru lewat sembahyang subuh, dia pun sembahyang fardu subuh qada. Adakah wajib dia kena niat qada dalam tu? Tidak. Aku sembahyang fardu subuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sembahyang fardu subuh. Situ yang wajib. Qasa' fa'il, ta'yin dan fardiyah. Dipanggil juga ta'arrud. Wan naflu dan sembahyang sunat dzul waqti yang mempunyai waktu. Awis sababi ataupun yang mempunyai sebab. Kita di sana ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Contoh sembahyang sunat rawatib. Di sana ada sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Contoh sembahyang awis sabab kal fardi fima sabaq, seperti fardu, seperti sembahyang fardu fima sabaq, pada barang yang telah lepas. Dengan maksud mesti pada niat kena qasdul fi'li dengan ta'yin. Okey, boleh faham? Mesti kena qasdul fi'li dan ta'yin. Kalau kita nak sembahyang sunat qabliyah dhuhr, kita kena qasad ni. Aku sembahyang qabliyah dhuhr. Aku sembahyang qabliyah dhuhr. Kita boleh faham. Itu panggil ta'yin, ada ta'yin. Qasdul fi'li, aku sembahyang. Qabliyah dhuhr tu dipanggil ta'yin. Manakala niat sunat, itu tidak disyaratkan. Wa fi niyatin nafliyah, dan pada niat nafliyah. Keadaan sunat tu. Keadaan sembahyang tu sunat tu. Niat tu ada wajhan, dua wajah. Niat nafliyah ada dua wajah. Ada dua pandangan lah. Di sisi ashab Asy-Syafi'i. Baik, maksudnya ada hak yang mengatakan syarat kena niat juga nafliyah, sebagaimana hak sembahyang fardu kena niat fardiyah, sembahyang sunat kena niat nafliyah. Namun ada pandangan yang kedua kata dak. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, as-sahihu la tushtaratu niyyatun nafliyah. Qaul yang sahih adalah tidak disyaratkan niat nafliyah. Niat nafliyah tidak disyaratkan, qaul yang sahih. Jadi cukup qasdul fi'li dengan ta'yin sahaja, wallahu a'lam. Katanya wa yakfi fi an-nafl al-mutlaq niyyatu fi'li as-salah wan niyyatu bil qalbi wa yundabu an-nutqu qabila at-takbir. Tengok. Wa yakfi, dan memadai, fi an-nafl al-mutlaq, pada sunat mutlaq. Niyyatu fi'li as-salah, niat melakukan sembahyang. Cukup qasa' buat aja. Kalau sembahyang tu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak adalah sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Memadai niat buat sembahyang je. Aku sembahyang. Aku sembahyang. Bilangan rakaat tidak disyaratkan. Apa sembahyang, apa rakaat ikut lah. Sembahyang sunat mutlak kita tidak syarat niat bilangan rakaat. Sembahyang witir tidak syarat kita niat bilangan rakaat, tidak disyaratkan. Kalau kita tidak niat bilangan rakaat pada sembahyang witir, boleh kita buat satu rakaat, boleh buat 3, boleh buat 5, boleh buat 7, boleh buat 9, boleh buat 11. Faham lagi? Memadai pada sembahyang sunat mutlak niyyatu fi'li shalah, niat buat sembahyang. Satu je. Lepas tu dia katakan wan niyyatu bil qalb. Dan niat itu adalah dengan hati. Ini dipanggil tempat niat. Tempat niat adalah hati. Tempat niat adalah hati. Lepas tu wayun dabun nutqu qubailat takbir. Disunatkan bertutur dengan niat sebelum sedikit. Qubail makna sebelum sedikit daripada takbiratul ihram.
Sebelum sikit daripada takbiratul ihram, sunat bertutur. Tujuan dia bertutur untuk membantu mulut akan hati. Kalau ni kita bincang kitab mana baru rasa? Umdatus Salik, lebih kurang sama kan? Baik. Jadi qubail makna sebelum sedikit. Qubail adalah tasghir daripada qabl. Qubailat takbir, sebelum sedikit daripada takbir. Sebelum sikit kita bertutur. Bertutur kalau kita tengok kepada alasan untuk membantu oleh mulut akan hati, maka jadi bermakna boleh kita bertutur dengan bahasa Arab dan boleh kita bertutur dengan bahasa Melayu. Faham? Boleh tak bertutur bahasa Melayu? Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Faham lagi? Sebab alasan dia begitu. Faham tak, Mi? Faham? Tapi kalau kata usolli fardu zuhri, tak tahu benda makna pun tak tahu. Ambil kira tak? Tak ambil kira. Faham? Itu maksud wayun dabun nutqu qubailat takbir. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ats-tsani takbiratul ihram. Jadi rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbirah sekali ucapan Allahu Akbar, al-ihram, yang mana ucapan tersebut mengharamkan sebahagian daripada perkara yang dibolehkan ataupun yang boleh dilakukan sebelum daripada bertakbiratul ihram. Itu maksud takbiratul ihram. Jadi yang keduanya adalah takbiratul ihram. Dua daripada rukun sembahyang. Baik. Dalam masalah takbiratul ihram yang menjadi rukun yang kedua ni, ada beberapa perkara yang dibincang oleh ulama. Yang pertamanya adalah wa yata'ayyanu 'alal qadiri Allahu Akbar. Dan tertentulah ia di atas orang yang mampu, tertentu Allahu Akbar. Okey, tertentu di atas orang yang mampu. Itu maksudnya wa yata'ayyanu, di atas orang yang mampu ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar memang ditentukan kepada orang mampu. Orang mampu ucap Allahu Akbar, dia kena ucap Allahu Akbar. Kalau orang tidak mampu, orang tu bisu dan seumpamanya, maka ketika tu tak ada masalah lah. Baik. Wala tadurru ziyadatun la tamna'u isma kallahul akbar wa kadza Allahul jalil akbar fil asah. Kata dia benda wala tadurru, dan tidak memberi mudarat. Okey, hak ni wala tadurru insya-Allah kita sambung semula. Kita sambung semula pada minggu akan esok kalau sekiranya dipanjangkan umur. Sebab malam ni kita ada beberapa soalan yang perlu kita kena jawab. Jadi kita mengerti awal sikit kita, lepas tu kita pergi kepada sesi. Kita, lepas tu kita cuba jawab soalan. InsyaAllah. Baik. Soalan yang pertama daripada Syekh Muhammad Kamil Abdullah. Dia katakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah dibolehkan perempuan haid masuk dalam masjid kerana cocok waxing? Baik. Dia fungsi masjid ni dia lebih luas daripada sembahyang berjemaah, daripada majlis ilmu. Maksudnya sebenarnya tidak menjadi masalah pun buat PPV di dalam masjid. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Cuma hak yang bermasalahnya berlaku double standard. Itu hak yang masalah. Dari setengah-setengah negeri tu molek-molek ada PPV dalam masjid yang berkumpul ramai, berlaku persentuhan, tapi sembahyang jemaah tak boleh. Sembahyang Jumaat tak boleh. Situ je sebenarnya. Cuma bagi orang yang nak buat PPV dalam masjid, maka dia perlu kena jaga adab-adab dalam masjid. Masjid ini bukan seperti tempat yang lain. Bukan seperti pasar dan seumpamanya. Masjid adalah tempat yang mulia. Semulia-mulia tempat di atas muka bumi adalah masjid. Betul tak gitu? Semulia-mulia tempat di atas muka bumi adalah masjid. Baik, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Tidak gitu. Hanya orang yang beriman kepada Allah Taala sahaja yang memakmurkan
rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada perkara-perkara yang perlu kita kena jaga, tidak boleh kita buat dalam masjid. Sebab itulah masjid tidak boleh orang yang berjuduk dengan kesepakatan ulama. Dia boleh masuk dalam masjid kalau orang tu berjuduk. Orang berjuduk tak boleh masuk dalam masjid, hanya boleh lalu jalan je. Allah Ta'ala kata illa abiri sabil. Begitu juga orang puang yang haid tidak boleh berhenti ataupun berhenti dalam masjid. Dia tidak boleh berhenti dalam masjid. Jadi kalau nak buat PPV dalam masjid, maka perempuan yang datang haid saat itu tidak boleh masuk dalam masjid. Dah orang kata darurah kan, dia tempat lain berlambuk lagi. Banyak lagi tempat lain. Sekolah pun boleh buat. Sekolah tu maksudnya lebih mudah lagi. Maksudnya banyak lagi tempat lain. Jadi antara kita nak jaga adab masjid adalah kita kena elokkan perempuan-perempuan yang haid daripada masuk dalam masjid. Tutuplah aurat dengan sewajarnya. Jangan terlalu bebas sangat orang-orang yang bukan Islam mendedahkan aurat duduk dalam masjid. Hal itu adalah benda yang tidak comel sebenarnya. Itu kita termasuk dalam menjaga adab-adab dalam masjid. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua adalah daripada Al-Fadil YB Ustaz Ridwan Hashim. Macam mana musalla yang tidak dikirakan hukum masjid? Ni masalah dia masalah benda ingat dah. Macam mana musalla yang tidak dikira hukum masjid? Bab dia. Bab orang puan duduk dalam ke? Ke bab itikaf? Ke bab dia? Tak ingat dia kalau bukan kalau musalla dia tidak mengambil hukum masjid. Jadi orang puan yang haid tak boleh. Dia berada pada musalla tersebut. Boleh je, tidak menjadi masalah pun. Tapi kalau iktikaf mungkin bab lain pula kan. Wallahu a'lam. Anda pun tak jelas juga soalan ni sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita bincang sebelum ni. Ni soalan hak lepas. Capung mengatuk tak? Kita mengatuk. Baik. Soalan seterusnya adalah soalan daripada saudara Muhammad Azri Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah seseorang yang melakukan azan kemudian dia menjadi imam? Jazakallahu khair Ustaz. Orang tu dia melakukan azan, lepas tu dia jadi imam. Maksudnya dia muazzin, dia imam. Boleh ke tak? Hukum dia adalah dibolehkan. Dan hadis yang melarang gabung di antara melakukan azan dengan menjadi imam semuanya dhaif. Jadi hukum menggabungkan di antara azan dengan menjadi imam, hukum dia adalah dibolehkan. Bahkan sebahagian daripada ulama mengatakan hukum dia sunat. Sebahagian daripada ulama katakan sunat begitu. Bukan setakat harus, bukan sunat. Sebab dia sunat kerana melakukan azan ada kelebihan, menjadi imam ada kelebihan. Kalau kita mampu untuk mencapai dua kelebihan, maka itu adalah lebih baik daripada kita hanya mengambil satu kelebihan. Itu pandangan sebahagian daripada ulama. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi menyebut bahawasanya ajma'al muslimun ala jawazi kaunil muadzini imaman wa istihbabih. Telah ijma' oleh orang-orang Islam, maksudnya ulama-ulama, bahawasanya harus muadzin itu menjadi imam. Bahkan hukum dia adalah sunat. Sebagaimana berkata Sahibul Hawi, pengarang kitab Al-Hawi. Kerana dia dikata fi kulli wahidin minal adhan wal imamah fadl. Sebab setiap daripada azan dan menjadi imam ada kelebihan. Kita boleh faham. Jadi tidak menjadi masalah sebenarnya. Tidak menjadi masalah. Okey, yang soalan yang seterusnya daripada Al-Fadil YB Ustaz Ridwan Hashim. YB ni Allah Rabbi, seorang yang cukup tawaduk. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat beliau. Dia sebenarnya orang alim. Tapi saja dia aju soalan kepada kita untuk bersama, menunjukkan kebersamaan di dalam majlis talaqi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat beliau. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara beliau. Baik.
Soalannya, adakah selawat dan doa juga disunatkan selepas iqamah sebagaimana selepas azan? Kerana nas kita hanya sebut selepas azan. Jawapannya adalah hukum berselawat dan doa selepas daripada iqamah juga disunatkan. Sebagaimana disunatkan selawat dan berdoa selepas daripada azan. Kerana benda? Kerana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim kata Rasulullah, idza sami'tumul muadzin, apabila mu dengar orang bang. Muadzin ni orang bang. Faqulu mithla ma yaqul, maka mu kata sebagaimana apa yang dia kata. Lepas tu thumma sallu alai, kemudian mu berselawat kepada aku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kerana sesungguhnya siapa yang berselawat kepada aku sekali, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Lepas tu thumma salullaha lil wasilah. Kemudian mu minta dah kepada Allah untukku akan wasilah. Ini doa selepas daripada azan. Baik. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau kita tengok, Rasul kata apabila mendengar orang azan. Jadi nampak pada zahirnya azan sahaja. Tapi ulama kata sebenarnya perkataan sami'tumul muadzin dia merangkumi iqamah. Kerana dalam penggunaan hadis, azan ataupun iqamah juga dipanggil azan. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Kata Rasulullah, baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Rasul kata pada kali yang ketiga, liman sya'a. Di antara setiap dua azan ada sembahyang. Di antara setiap dua azan ada sembahyang. Setiap dua azan ada sembahyang bagi mereka yang berkehendak. Maksudnya setiap dua azan ada sembahyang sunat. Maksud dia dua azan di sini, azan dan qomak. Jadi bermakna qomak pun dipanggilkan nama azan. Jadi perkataan idza sami'tumul muadzin ia merangkumi azan. Maksudnya idza sami'tul muadzin awil muqim, ataupun orang yang iqamah. Sebab itulah di dalam kitab Hasyiah Al-Mujairimi 'ala al-Manhaj, Manhaj al-Tullab, yang mana Imam Mujairimi katakan wa sunnah li kulli min muadzinin wa muqimin wa sami'in wa mustami'in ay yusalliya 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghin min al-adhani wal iqamah thumma yaqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Maksudnya disunatkan bagi setiap daripada orang yang azan, orang yang qomak, orang yang mendengar, orang yang sengaja mendengar ataupun orang yang tidak sengaja mendengar, diselawat kepada Nabi SAW selepas daripada selesai daripada azan dan iqamah. Begitu juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menyebut, kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, thumma yusannu lahu ay yaqula aqibahuma Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Kemudian disunatkan baginya dia berkata selepas daripada azan dan iqamah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Sama juga dalam kitab Al-Iqna' menyebut benda yang sama. Jadi itu jawapan kepada pertanyaan tersebut. Daripada okey, sebelum daripada ni ni soalan daripada Al-Fadhil YB berkenaan dengan sebelum ni ana ada jelaskan ada dua jenis musalla. Yang pertama musalla yang mengambil hukum masjid dan musalla yang tidak mengambil hukum masjid. Persoalannya musalla yang macam mana yang dikirakan tidak mengambil hukum masjid? Dalam masalah musalla ataupun surau sebenarnya berlaku khilaf dah di kalangan ulama. Ada sebahagian yang mengatakan surau ni surau lah, bukan masjid. Namun di sana sebahagian daripada ulama yang lain mengatakan surau ataupun musalla dia terbahagi kepada dua. Ada hak yang mengambil hukum masjid, ada hak yang tidak mengambil hukum masjid. Kalau musalla ataupun surau yang diwakafkan dan disediakan untuk sembahyang fardu 5 waktu, diwakafkan untuk sembahyang dan disiapkan untuk sembahyang fardu 5 waktu, ada imamnya, ada bilalnya, maka dia mengambil hukum masjid atas pandangan sebahagian daripada ulama. Kerana dia melihat kepada tempat tersebut diwakafkan untuk sembahyang. Walaupun kita tidak letak nama masjid sekalipun, tetap dia mengambil hukum masjid ni atas pandangan sebahagian daripada ulama. Jadi atas pandangan ni,
Musalla hak yang diwakafkan dan disediakan untuk sembahyang fardu 5 waktu, maka dia mengambil hukum masjid atas pandangan ni lah. Atas pandangan musalla yang tidak mengambil hukum masjid adalah contoh musalla di pejabat kita, musalla di RNR, tu hak yang dia tidak mengambil hukum masjid. Wallahu a'lam. Rafa'allahu qadrakum al-fadil Ustaz Ridwan Hashim. Wa jazakumullahu anna khaira. Lepas tu ada selagi soalan daripada Ustazuna. Mana ada satu lagi soalan Ustaz Amar? Ada satu lagi soalan tadi. Anda dah nak baca. Daripada Ustazuna Syekh Hafizi Yusuf. Macam mana dengan masjid yang dah bertahun-tahun tersilap kiblat? Seperti masjid Batu Nang. Perlu qada ke tak? Baik. Masalah kalau tersilap kiblat, kalau sikit lah. Kalau sikit tak ada masalah. Kalau sikit. Kalau sekiranya banyak, sebab dia gini, dalam mazhab Imam Syafi'i, dia ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan mu'tamad, mesti kena hadap kepada ain qiblah. Pandangan yang kedua, mesti kena cukup hadap kepada jihah qiblah. Jihah ni maksudnya pihak kiblat je. Jadi kalau asal pihak kiblat, kalau ke kanan sikit, ke kiri sengit sikit je, tak ada masalah dah. Jadi kalau dia hadap ke matahari jatuh, walaupun ke kanan sikit ataupun ke kiri sikit, tidak menjadi masalah. Tapi kalau jelas kiblat ke matahari jatuh, dia bahang balik kanan terus, kira tu memang salah lah. Kalau jelas salah, siapa ke teruk sangat, maka atas pandangan mazhab Imam Syafi'i wajib kena ulang balik sembahyang. Atas pandangan mazhab Imam Syafi'i. Namun kalau main masjid ni turun-temurun, maksudnya berpuluh-puluh tahun dah benda silap kiblat, memang lari teruk sungguh dah. Contoh kita katakan lari teruk lah, bukan sikit-sikit maka memang kata pandangan mazhab Imam Syafi'i wajib dia kena ulang balik. Sebab kaedah la ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu. La ibrata bi dhannil bayyin khata'uhu. Jadi benda yang jelas ternyata salah, maka wajib qada balik. Hal tu dijelaskan dalam kitab Minhajul Talibin tadi kan. Jadi yakin tersalah kiblat, wajib dia kena qada. Cuma kalau teruk lama sangat berlaku kesilapan tersebut, tidak menjadi masalah mengambil pandangan sebahagian daripada ulama yang mengatakan tidak wajib qada. Orang yang rajin qada semula. Orang yang rajin ambil pandangan yang mengatakan tidak perlu qada semula. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Sebab bukan kesilapan tersebut dengan sengaja. Kesilapan tersebut tanpa disengajakan. Wallahu a'lam. Wa jazakumullahu anna khairah wa al-fadil YB Ridwan Hashim. Jazakumullahu khairah. Jazakumullahu khairah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas kelas talaqi online kita pada malam ini. Jadi sebelum kita akhiri kelas talaqi online kita pada malam ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertamanya insya-Allah pada malam esok kita akan adakan InsyaAllah malam esok kita akan adakan forum ataupun seminar Haji dan Umrah bersama dengan Al-Fadil. Seminar bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafi bin Haji Hussein. Yang sebenarnya malam esok kelas kita, kelas macam biasa, tapi kita tangguh dulu kelas tu. Kita buat seminar Haji dan Umrah bersama dengan Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafi bin Haji Hussein
Dan insya-Allah moderatornya Ustaz Said Muhammad Zuhairi. Ataupun dikenali sesama awak-awak kita ni Ustaz Sadu. Ustaz Sadu kita. Ustaz Sadu. Jadi baru tahu hamba penggelaran Ustaz Sadu. Dan insya-Allah hari Rabu malam Khamis ni kita teruskan lagi fiqh korban dan akikah pada siri yang keempat ataupun penutup pada minggu ini. Jadi insya-Allah sama-sama kita join dan pakat-pakat share, moga-moga mendapat manfaat kepada kita dan kepada semua yang mendengar, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja untuk malam ini. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada semua yang join, yang share. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah